InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama pada malam ini untuk kita menyambung sedikit perbincangan kita berkenaan dengan realiti Intifadah Al-Aqsa. Saya panggil Intifadah Al-Aqsa, dan insya-Allah projek ini yang telah diberitahu oleh kawan-kawan kita dari Palestin disebut Taufan Al-Aqsa. Taufan Al-Aqsa ataupun keributan ataupun kita kata storm kan, taufan lah bahasa kita kan, di Aqsa. Jadi insya-Allah kita telah pun beberapa siri berkongsi-kongsi berkenaan tajuk ini, dan insya-Allah pada pagi tadi kita telah pun bersiaran. Saya minta tuan-tuan perempuan yang terlepas siaran pagi tadi cuba tengok. Kita telah berbincang berkenaan dengan beberapa perkara, terutamanya berkenaan dengan apa yang digambarkan oleh awam, orang-orang awam biasa, yang nampaknya kita pada hari ini lebih mempercayai viral video daripada kita mempercayai fakta. Kerana salah satu daripada serangan-serangan yang dilakukan oleh pihak musuh ialah mereka menyerang bukan hanya sekadar dari sudut tentera yang berseragam, yang berpakaian seragam dengan senjata konvensional, tetapi peperangan pada kali ini dia mengambil semua aspek, terutamanya aspek-aspek yang berkaitan dengan teknologi, media massa, elektronik, televisyen. Jadi musuh-musuh Islam sedar bahawa mereka tidak akan dapat mengalahkan orang Islam hanya dengan senjata konvensional. Walaupun senjata konvensional itu mereka menguasainya, maknanya mereka banyak, mereka teknologi tinggi, tapi dia tidak boleh nak kalahkan orang Islam ni dengan hanya menggunakan conventional warfare, peperangan konvensional. Jadi inilah yang mereka faham, dan sebab itulah mereka telah menyerang dengan berbagai taktik, berbagai strategi untuk menghancurkan umat Islam. Menyerang dari sudut macam-macam lah, dari sudut pemikiran. Dimulakan dengan strategi untuk memecah belahkan umat Islam. Jadi umat Islam ni dipecah belahkan. Ya, sebab itulah sebelum kita melihat kepada viral video ataupun berita ataupun apa-apa sahaja yang kita boleh dapat daripada kita kata sekitar internet dan sebagainya, maka hendaklah kita memastikan sumbernya. Sumbernya mestilah sumber-sumber yang datang daripada orang yang beriman, orang yang Islam, orang yang bertakwa. Itu sumber penting. Sebab kalau kita hanya main ambil sahaja, maka kita bimbang nanti kita akan mengambil daripada sumber-sumber yang sebenarnya musuh. Sebagai contoh, saya baru je sekejap tadi saya melihat dalam salah satu daripada apa digambarkan daripada siaran media daripada Indonesia, dan media itu dibuat oleh seorang wanita yang kemudian dia menceritakan tentang Palestin. Dia menceritakan tentang mitos-mitos Palestin. Jadi dia ada sebut 5 mitos Palestin, 5 mitos peperangan yang ada pada hari ini, yang digambarkan sebagai satu penipuan.
Jadi mula-mula dia cakap, dia tengok satu, mula-mula faktanya bagus. Lepas tu dia bila masuk kepada mitos dan sebagainya, dia mula menyeleweng kan. Memang menyeleweng sungguh. Contoh dia kata, konon-kononnya peperangan ini adalah peperangan agama, dia kata. Peperangan agama, sedangkan peperangan ini adalah antara orang Palestin dengan orang Israel. Jadi bila dia kata peperangan orang Palestin dengan orang Israel, maka Palestin lawan Israel lah, macam itu. Sedangkan hakikatnya ialah peperangan agama. Peperangan agama kerana kan orang-orang Yahudi ini memang dia orang memang sebenarnya berasaskan kepada kefahaman dan akidah dia, menyerang umat Islam ini sebab mereka mahu menguasai Baitul Maqdis. Jadi ada banyaklah fakta-fakta yang dia cerita, dia terangkan mengikut dia punya kepala lah kan. Jadi banyak lagi lah saya perhatikan, kadang-kadang dia menggunakan latar belakang agama pun ada juga, menggunakan latar belakang agama untuk dia menyatakan bahawa apa yang berlaku ini ialah begini, tapi sebenarnya apa yang disampaikan itu adalah merupakan perkara yang salah. Jadi ini adalah sebenarnya sebahagian daripada taktik, strategi untuk nak menghancurkan umat Islam dengan menggunakan serangan-serangan teknologi berbentuk media massa, ekonomi, melalui ekonomi punya, melalui budaya punya, sosial dan sebagainya. Dan akhirnya daripada apa serangan-serangan yang dilakukan tadi, maka akan berlaku pecah belah di antara umat Islam, sama-sama umat Islam, dalam dalaman internal umat Islam akan berpecah, dan akan berlakulah bagaimana yang digambarkan, bagaimana contohnya yang berlaku digambarkan oleh seorang Alvin Toffler dalam buku dia Power Shift berkenaan dengan pergeseran kuasa, dan dia telah membahaskan banyaklah perkara-perkara berkenaan gladiator global, contohnya pahlawan-pahlawan global kan, menghuraikan tentang bagaimana kekuatan global orang-orang yang ada, dan begitu juga dengan kekuatan gereja dan kekuatan pelbagai-bagai. Dan dia menunjukkan bagaimana untuk menghidupkan perkara-perkara itu, maka dia kena menghidupkan serangan-serangan dalam bentuk yang pelbagai-bagai lah. Ini contohlah. Jadi sebab itu nak sebut kat sini, perkara yang pertama sekali, kita nak kena faham bahawa kita kena mempunyai rujukan yang betul. Rujukan yang betul nombor satu, mestilah Al-Quran. Mestilah Al-Quran itu sumber. Jadi apa yang Al-Quran sebut dalam hal peperangan antara bangsa ini, iaitu yang pertama sekali, Al-Quran menggambarkan bahawa siapa musuh umat Islam. Musuh umat Islam ini digambarkan musuh manusia siapa? Maka Allah gambarkan dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku. Nombor satu, Allah gambarkan dalam suratul Maidah ataupun suratul Isra. Allah gambarkan tentang bagaimana kamu pasti jumpa di kalangan manusia, iaitu mereka yang amat dahsyat, kuat permusuhannya. Ini nombor wahid, musuh nombor satu, orang yang beriman. Allazina amanu, orang beriman, iaitu al-Yahud, Zionis. Jadi Zionis ni pula dia terbagi kepada dua, iaitu Zionis dari sudut kaum Yahudi, Nasara, kaum Bani Israel Yahudi, dan juga Zionis yang datang daripada Nasara. Ini dalam Quran. Jadi nombor satu, Quran kata musuh manusia ni ialah mereka yang memusuhi orang beriman, iaitu al-Yahud wallazina asyraku, dan orang-orang yang mensyirikkan Allah. Jadi orang yang mensyirikkan Allah ni kita boleh bahas lagi, boleh hurai lagi. Contohnya ialah orang-orang munafik. Orang-orang munafik tu mensyirikkan Allah. Orang-orang yang banyak menyembah berhala juga mensyirikkan Allah. Jadi ini musuh. Ini Allah sebut dalam Quran. Kemudian Nabi pun menggambarkan peperangan terakhir pun adalah peperangan antara orang Islam dan Yahudi. Ini peperangan terakhir ini dalam hadis pula. Dan Allah dan Nabi menggambarkan tentang bagaimana jahatnya mereka dan sebagainya. Dan Nabi sendiri telah menunjukkan contoh ketika di Madinah lagi, dia telah bertembung dengan orang-orang munafik, bertembung dengan orang-orang Yahudi kan. Sampai peringkat Nabi menghalau, memutuskan perjanjian dengan orang-orang Yahudi tadi kan. Lepas tu Nabi menggambarkan kepada kita tentang peperangan yang terakhir, la taqumu sa'ah hatta yuqatil al-muslimun al-yahud.
Tidak akan berlaku akhir, kita kata akhir zaman ini, ataupun disebut kan kiamat sa'ah, hari kiamat itu, sehinggalah orang Islam memerangi orang-orang Yahudi dan daripada al-Yahud, Zionis, dan kemudian diperang sampai peringkat dicari sampai habis lah, sampai habis. Jadi kita melihat perkara ini diterangkan oleh Al-Quran dan oleh hadis, dan ada banyak lagi lah sampel-sampel tadi. Jadi sebab itulah nombor satu, musuhnya memang itu. Dan bila sebut musuh, dia boleh juga dalam bentuk munafik, orang-orang yang munafik kan. Orang yang munafik iaitu mereka ni menipu dan berbohong. Allah gambar dalam Quran, wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di kalangan manusia itu ada yang mengatakan bahawa mereka beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, wa ma hum bimu'minin, tapi sebenarnya mereka tidak beriman. Jadi tujuan dia mengaku beriman itu maknanya depannya, luarnya nampak beriman, nampak Islam, nampaknya hebat dari sudut agama, tetapi rupa-rupanya di belakangnya itu tidak beriman, di belakangnya musuh. Musuh. Mereka nak melakukan kerosakan di atas muka bumi ini. Jadi rujukan kita mesti Al-Quran, rujukan kita mesti Islam ataupun sunnah ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nombor satu. Yang kedua, rujukan kita mestilah rujukan daripada kajian-kajian ataupun daripada ulama-ulama. Ulama-ulama yang terdahulu daripada kita, yang jelas jihadnya, pengorbanannya, yang jelas perjuangannya, bukan hanya sekadar orang yang bercakap dibayar gajinya, orang yang bercakap dibayar upahnya. Ada upah pula, ada gaji pula. Jadi ulama-ulama salafus salih, ulama-ulama salafus salih ini didefinisikan ialah mereka yang 300 tahun, dalam tempoh 300 tahun yang pertama daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuklah Imam Asy-Syafi'i, dia imam-imam yang lain. Jadi ini kita kena lihat, bukan ulama-ulama yang boleh membagi fatwa tapi dia sendiri tak duduk di atas perjuangan. Dia cuma duduk dalam pejabat dia, dengan aircon dia, dengan drivernya, dengan gajinya yang tinggi dan sebagainya. Dia boleh cakap lah apa dia nak cakap, tapi bila duduk di atas jalan yang benar ni, berjuang bersama dengan umat, membina umat, ini tak ada. Jadi ulama ni betul warasatul anbiya. Ulama warasatul anbiya. Dan warasatul anbiya ini maknanya pewaris Nabi, dan pewaris Nabi itu ialah apa yang Nabi buat. Nabi buat. Nabi makan gaji tak? Nabi tak makan gaji contohnya. Tapi Nabi mengutamakan Islam, bukan makan gaji itu tak boleh. Tapi nak sebut kat sini kan bagaimana ikhlasnya perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lihat bagaimana ulama-ulama yang menjadikan rujukan. Sebab Nabi gambarkan kepada kita, yang lebih aku takut, aku bimbang kepada kamu lebih lagi daripada Dajjal. Lebih lagi daripada Dajjal yang aku bimbang ada pada kamu ni ialah apa dia? Iaitu a'imma mudillin, iaitu pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh, termasuklah al-ulama, orang-orang yang alim tetapi yang menyesatkan. Jadi ini antara perkara-perkara yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu kalau ulama pun kita kena melihat bagaimana dia ni, kehidupan dia dan sebagainya. Apalagi orang biasa, apalagi orang bukan Islam, apalagi kalau hari ni isu dekat parlimen orang kafir. Jadi orang si Jerutong dengan apa namanya, Ipoh Barat kan, Ipoh Timur ke Ipoh Barat tak ingat. Dia menyatakan bahawa dia marah sebab orang PAS panggil dia kafir, DAP ni kafir. Jadi dia kata DAP ni kafir, ini adalah satu yang menghina. Dia minta supaya ditarik balik. Jadi kita pun heran apa yang dipaham kafir itu kan. Jadi itulah benda-benda yang kita lihat pada hari ini. Jadi sebab tu pada hari ini kita jangan termakan, jangan tergoda dengan kita kata viral video yang memang mereka menguasai. Contohnya mereka membawa keraguan-keraguan tentang pejuang Islam. Mereka membawa keraguan tentang pejuang Islam. Contohnya Hamas. Mereka menyatakan Hamas begini dan begini. Saya dah cerita dah siang tadi, saya ulang sikit lah. Mungkin ada sebahagian kita baru dengar malam ni. Hamas ini adalah satu organisasi yang tumbuh, yang hidup, yang terbina daripada intifadah, daripada kebangkitan. Dia tertubuh pada tahun 1987. 1987. Pada ketika itu berlaku intifadah yang pertama. Akibat daripada intifadah yang pertama itu,
mereka bangkit bersama-sama dengan rakyat, dan kemudian terbentuklah satu organisasi struktur yang telah diasaskan oleh apa namanya Syekh Al-Syahid Syekh Ahmad Yasin rahimallah, syahid dah, dan pembantunya atau orang timbalannya ialah Abdul Aziz Rantisi rahimahullah pun syahid juga, syahid juga, mati juga. Jadi pimpinan-pimpinan semua pakat-pakatnya dibunuh oleh Israel belaka. Ini kita lihat mereka yang memang betul-betul berjuang. Berjuang. Dia bukan datang nak menang pilihan raya, datang nak menang jadi Perdana Menteri, datang nak menang jadi menteri, ataupun datang nak menang pegang kuasa, bukan, tetapi datang bersama dengan perjuangan jihad, dakwah dan tarbiyah, JDT. Dan di sinilah kita lihat bagaimana perjuangan itu berterusan. 1987 mereka telah berlaku intifadah yang pertama kali. Israel pada 1988 angkat tangan, menyerah, kami menyerah macam itu, minta berdamai. Israel pertama kali minta berdamai 1988 setelah kurang lebih 1,700 orang yang syahid di kalangan kanak-kanak dan juga di kalangan kaum ibu wanita. Jadi kata Syekh Ahmad Yasin rahimahullah, Syahid Syekh Ahmad Yasin, dia kata apa, 1948 adalah merupakan 40 tahun yang pertama. Secara resmi 40 tahun yang pertama Israel menduduki, menjajah, merampas Palestin. Jadi 40 tahun yang pertama, maka berlakulah kemenangan yang pertama 1988. Jadi sebab itulah perkara ini berlaku daripada 1987 bermula sampailah tahun 2000 berlaku intifadah yang kedua. Jadi selama 13 tahun kita melihat 13 tahun, maka gerakan Hamas ini, Harakah Mukawamah Islamiyah ini, gerakan penentang kepada Yahudi ini berkembang, dan mereka telah membina, melakukan dakwah, melakukan tarbiyah, halaqah Quran, usrah sebagainya, sehingga selama 13 tahun membina kekuatan akidah. Selepas 13 tahun itu, tahun 2000, maka tertumbuhlah apa yang digambarkan NGO. Sebab apa? Untuk nak bergerak, dia kena ada platform. Jadi NGO banyak terbina daripada gerakan dakwah, gerakan tarbiyah dan gerakan perjuangan jihad Hamas yang bermula 87 tadi. Jadi 87 sampailah tahun 2000, kurang lebih 13 tahun mereka bergerak. Dan ketika pada tahun 2000 mereka telah memulakan aktiviti secara besar-besaran, melakukan dakwah dan sebagainya, dakwah dan tarbiyah tadi, sehinggalah di dalam masa 5 tahun mereka telah menguasai masa, maknanya menguasai rakyat di Gaza dan juga hampir seluruh Palestin. Seluruh Palestin melihat keikhlasan mereka, melihat kewibawaan mereka, melihat kesungguhan mereka di dalam memperjuangkan Islam, dalam memperjuangkan hak-hak rakyat, hak-hak masa. Mana pada tahun 2005, 5 tahun selepas 2000 tadi, mereka pun memasuki pilihan raya dan akhirnya Allah izin menang pada masa itu dengan 60% ke atas. Maknanya mereka membentuk kerajaan di Gaza. Jadi pada tahun 2005 pilihan raya tadi mereka menang. Tahun 2006, setelah lebih kurang setahun lepas tu, maka Israel takut dengan perkembangan dakwah, tarbiyah yang dilakukan oleh Hamas tadi, yang tidak berhajat kepada pertolongan daripada manusia, daripada apa lagi daripada Israel. Memang dia orang tak iktiraf Israel. Jadi satu-satunya organisasi yang benar-benar tidak mengiktiraf Israel di Palestin ialah Hamas, dan yang bersama dengan Hamas. Jadi kalau PLO-nya dia iktiraf Palestin, dia iktiraf dia iktiraf Israel. Dia kata Israel ni boleh berduduk di situ, kita berduduk sama-sama. Tapi Hamas tak. Jadi ada orang kata Hamas mendapat dana daripada Israel, bodohlah Israel nak bagi dana pada Hamas. Baik dia hancurkan daripada awal lagi kan. Jadi dia kata ni strategi nak pecah belahkan Palestin lah dan sebagainya. Itu semua ialah sangka-sangka sahaja, tidak ada fakta. Jadi yang kita tahu daripada awal lagi dia lawan sampailah pada tahun 2005 masuk pilihan raya, Allah izin menang dalam keadaan musuh menipu,
Musuh menipu macam kat mana-mana jugalah, lebih kurang. Musuh ni maknanya Israel lah dengan PLO tu, dia menipu, tapi Allah izin menang 60% ke atas, sehingga mereka boleh membentuk kerajaan. Dan kerajaan Gaza di bawah pimpinan Hamas pada masa itu. Maka berlari keluarlah semua Israel, semua orang-orang Yahudi yang ada di Gaza, semua keluar takut. Ditakut-takutkan lah oleh kerajaan dia ni. Israel, kalau Hamas menang, habislah, semua kena sembelih. Begitulah, semua pakat takut. Akhirnya Hamas memerintah Gaza, tidak ada seorang pun orang-orang Yahudi. Orang Yahudi semua pakat keluar, takut kan. Begitu juga dengan orang Fatah ataupun PLO. Pada masa itu ramai yang lari pergi ke sebelah tebing barat, sebelah yang ada Israel lah. Jadi daripada 2005 itu mereka terus, dan setiap kali pilihan raya diadakan, mereka menang sampai hari ini. Ini dari sudut siasahnya. Jadi saya dah sebut dah pada pagi tadi bagaimana perkembangan Hamas ini. Dia bukanlah satu kumpulan yang mendapatkan subsidi daripada mana-mana, daripada Israel ke, daripada Iran ke sebagainya. Tak ada kan, tak ada. Jadi inilah perkara-perkara yang kita lihat bagaimana perjuangan mereka, sehinggalah mereka mempertahankan Gaza dari masa ke masa. Saya sebut bagaimana Israel sentiasa menyerang Gaza. Kalau dulu kita mendengar macam-macam cerita tentang peperangan-peperangan yang telah dibuat oleh Israel. Israel menembak dengan bom, menembak dengan macam-macam jenis senjata, sehingga kan mereka mendapati mereka menggunakan senjata yang illegal, contohnya nuklear, radiation, bullet, peluru yang ada radiasi kan, diguna tembak. Maknanya kalau tak kena pun dia akan impact pada radiation tadi. Jadi mereka serang bulan Ramadan, dia serang masa pilihan raya, dia serang haji, dia serang, ada apa-apa event ni dia akan serang. Dan setiap kali dia serang, setiap kalilah Hamas yang ada di Gaza tu akan lawan balik mempertahankan Gaza. Dan akhirnya kita lihat setiap kali perlawanan, setiap kali pertentangan, Hamas menang. Maknanya Gaza menang. Dia nak hancurkan Gaza, akhirnya dia angkat tangan sendiri, dia minta tolong berdamai. Dia nak berdamai akhirnya lah. Jadi Hamas pula bukan tak nak berdamai sangat, tapi pasal akan dilihat sebagai pengganas dan sebagainya. Orang tak kenal lagi Hamas ni, sehingga mereka tak apalah, kita berdamai, kita bukan nak perang pun, maka berdamai. Sehinggalah pada 7 hari bulan Oktober 2023, itu hari Sabtu yang lepas, di mana mereka telah menyaksikan pencerobohan demi pencerobohan yang dilakukan oleh Israel ke atas Masjidil Aqsa, begitu juga ke atas rakyat Palestin, ke atas tanah-tanah yang telah sepatutnya telah dipersetujui di peringkat antarabangsa duduk di bawah Palestin. Contohnya di Gaza, contohnya di tebing barat, di Jerusalem, begitu juga di Masjidil Aqsa. Banyak tempat-tempat yang sepatutnya telah dipersetujui sebagai tempat ini adalah kepunyaan Palestin, yang telah ditetapkan pada tahun 1967 oleh United Nations sendiri, dengan persetujuan Israel juga, dengan persetujuan Amerika, dengan persetujuan Rusia dan sebagainya. Semua pakat kata inilah dia tanah Palestin. Walaupun sebenarnya orang Palestin tak terima, sebab yang dibagi hanyalah tebing barat dan West Bank dan juga Gaza. Jadi dua tempat ni aja, yang lain semua dah Israel conquer. Dah. Jadi sepatutnya bukan macam tu, tapi setelah mereka setuju pun, begitu pun, dengan keadaan tanah yang dah sedikit tu pun, mereka rampas lagi, mereka ambil lagi Masjidil Aqsa, mereka kacau lagi, terowong dibuat bawah tanah lagi. Dan akhir-akhir ni, macam ni yang saya sebut dalam kuliah-kuliah yang lepas, akhir-akhir ni bagaimana mereka telah mengganas sehingga kan rumah-rumah orang Palestin dirampas. Macam gitu je. Macam kita jalan-jalan tengok, rumah ni cantik lah, bagus lah, nak ambil, masuk, halau aja orang Palestin macam tu. Orang Palestin tu lawan, maka panggil polis, panggil tentera, pakat-pakat, sokong dia punya Yahudi ni, orang Yahudi tu, dia keluar macam gitu, sampai peringkat macam tu. Dan ditambah lagi apabila hak-hak mereka yang telah dipenjara. Yang pertama, dipenjara tanpa mahkamah. Jadi ramai rakyat Palestin ini, termasuklah anak-anak, dari sekecil-kecil 5 tahun, kecil-kecil 5 tahun, budak-budak ni boleh dimasuk penjara. Sampailah setua-tua 100 tahun, mungkin 90 tahun, 100 tahun, lebih kurang itu. Begitu juga ibu-ibu yang mengandung ditahan tanpa dibicarakan. Bayangkan, tanpa dibicarakan. Bukan satu kes, dua kes, hampir semua kes tak ada bicara. Pernah kita dengar orang Palestin melawan dengan orang Israel di dalam mahkamah, kemudian orang Palestin menang? Pernah? Tak ada. Jadi
Kita tengok hak mereka dicabul, dengan kehidupan mereka dicabul, kehidupan untuk mereka, education, pendidikan, kehidupan untuk kesihatan mereka, kehidupan untuk mereka untuk hidup, bekerja, mencari nafkah, tempat tinggal pun boleh dirampas. Jadi kemuncak, mereka telah kemuncak merampas segala-galanya. Yang inilah yang kita lihat bagaimana pihak Palestin, orang-orang Palestin, sahabat-sahabat kita tadi, dah 75 tahun daripada 1948 sampai 2023. 75 tahun mereka hidup dalam keadaan penuh kesusahan. Mereka masih boleh sabar, tunduk, ikut. Sehinggalah berlaku pada 7 hari bulan Oktober yang lepas, apabila mereka mengganggu, apabila mereka telah menyambut perayaan Sukkot, hari raya Sukkot dia, selama 21 hari sebelum daripada 7 hari bulan tu. Dan apabila mereka telah meraihkan hari raya tu, selalunya buat kat luar Jerusalem, kawasan Yahudi dan sebagainya. Hari ini dia buat di dalam masjid pula. Dibuat di dalam masjid. Malahan mereka telah mengenakan satu peraturan baru, dan mereka nak melancarkan peraturan ini secara rasmi, iaitu mereka membahagi-bahagikan dalam seminggu ada masa untuk orang Islam sembahyang, sembahyang di masjid. Ada masa untuk orang Yahudi sembahyang. Ada hari untuk orang Kristian sembahyang. Jadi pecah-pecah. Dia kata hari ini jadi masjid tu dah tak jadi masjid macam orang Islam punya. Masjid tu jadi tempat ibadah antarabangsa. Ini yang paling marah. Paling marah sekali. Paling marah, kenapa kita nak sembahyang pun sampai dibagi-bagi masa, dipecah-pecahkan. Hari ini orang Islam sembahyang, besok pula orang Yahudi sembahyang, besok pula lusa pula orang-orang Kristian sembahyang, tak lama lagi kok orang Hindu pula nak sembahyang sekali. Jadi masjid dah jadi rumah ibadah antarabangsa. Inilah perkara yang menyentuh akidah kepada seluruh umat Islam hari ini. Sehingga kan menyebabkan mereka rasa tak boleh, ini tak boleh, dan mereka pun berbincang sesama mereka, mereka merancang sesama mereka, kita tak boleh biarkan perkara ini berlaku. Sekiranya perkara ini berlaku, maka tidak lama lagi by hook by crook kan, Zionis akan mengambil alih Masjid Al-Aqsa, dijadikannya Temple Solomon ataupun Solomon Temple, ataupun rumah ibadah antarabangsa. Macam mana dia menjadi rumah ibadah antarabangsa? Apabila masa nak sembahyang, masa nak ibadah tu dibagi-bagikan. Ada masa orang Islam boleh sembahyang, ada masa orang Islam tak boleh sembahyang. Yang boleh sembahyang hanya orang Yahudi saja. Inilah perkara yang menyebabkan Hamas dan juga penduduk di Gaza, penduduk di tebing barat, mereka marah. Mereka marah kerana ini melampaui batas. Bukan saja dah menyentuh manusia, kemanusiaan, juga menyentuh iman dan akidah. Dan bacol bagi orang yang beriman, orang yang ada akidah tadi, diam sahaja apabila tanah wakaf yang telah digambarkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika baginda Amirul Mukminin itu membuka Palestin, membuka Masjid Al-Aqsa, mengambil daripada tentera salib. Dia mengatakan bahawa hari ini semua yang ada di sini, di Palestin ini, adalah tanah wakaf, terutamanya Masjid Al-Aqsa, tanah wakaf umat Islam. Wajib umat Islam mempertahankannya. Ini adalah fatwa daripada Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ini bukan fatwa mufti, ini bukan fatwa qadi, ini bukan fatwa imam ataupun ustaz, mana-mana ustaz. Ini fatwa Amirul Mukminin, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang pada ketika itu telah berjaya masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa, dan kemudian telah membebaskan Masjid Al-Aqsa daripada tentera salib. Maka dia mengatakan ini adalah tanah wakaf milik umat Islam, wajib umat Islam mempertahankannya. Maka sebab itulah apabila fatwa ini telah berjalan, berlaku, maka pada ketika itulah apabila Masjid Al-Aqsa dicerobohi, dicabul oleh orang-orang Yahudi Zionis dan juga orang-orang musyrikin, orang-orang munafikin yang telah pun merancang untuk mengadakan kita kata normalisasi, seperti Saudi Arabia yang telah pun mengumumkan pada bulan 9 yang lepas, dia kata kita akan mengadakan hubungan diplomatik normalisasi dengan Israel.
Maka apabila kerajaan-kerajaan Arab yang ada menyatakan dengan terang-terang bahawa mereka akan bersekutu dengan Israel, dan pada masa yang sama Israel pula mahu mengambil Masjid Al-Aqsa dengan terang-terang, maka disitulah orang yang beriman yang berada di sekitar Masjid Al-Aqsa, yang berada di sekitar Masjid Al-Aqsa tadi, wajib mempertahankan Masjid Al-Aqsa. Dan setelah orang yang beriman yang berada di sekitar Masjid Al-Aqsa itu tidak boleh, tak mampu nak melakukan mempertahankan Masjid Al-Aqsa, maka di sekitarnya Mesir, di Syria, di Lebanon, di Jordan, di Syam dan seterusnya wajib mempertahan. Kalau tak mampu nak mempertahankan, orang yang sekitarnya sampailah ke negara kita, maka tanggungjawab itu akan jatuh kepada kita. Sekiranya mereka tak mampu mempertahankan, maka tanggungjawab itu akan pergi kepada kita. Inilah fatwa ulama-ulama salaf. Nak sebut kat sini bagaimana kita bertanggungjawab. Ini adalah isu akidah. Ini bukan isu Palestin lawan Israel. Ini isu akidah. Dan kita bukannya nak merampas hak orang. Kita bukan nak ambil kuil Hindu mana-mana. Kita bukan nak rampas kuil sinagog mana-mana. Kita bukan nak rampas Vatican Rome. Dia akan dirampas dalam lagi akan rampas lah. Bila istilah perang ni, dia akan rampas Vatican Rome ni. Saya akan bacakan. Vatican Rome akan jatuh kepada Islam. Tak lama lagi lah, bila dah mula dah ni. Jadi kita bukan nak ambil hak orang lain. Kita bukan nak ambil rumah orang. Kita bukan nak ambil masjid orang. Kita bukan nak ambil tanah orang. Tapi kita nak ambil hak kita, nak pertahankan hak kita. Jadi ini bukan satu kesalahan. Dari sudut undang-undang antarabangsa sendiri pun salah Israel. Apalagi pada hari ini kita melihat mereka telah meletupkan hospital yang terakhir. Cukup menyayatkan hati kita. Anak-anak yang sepatutnya berlindung di bawah kesihatan tadi. Maknanya bila duduk ke hospital tu, bom tak sampai. Hari ini hospital pun dibom, masjid pun dibom, rumah lagi lah, atas alasan dia kata semua pakat-pakat Hamas belaka. Di sinilah kita lihat bagaimana Israel sedang melakukan genosid, pembunuhan beramai-ramai. Sebenarnya ikut undang-undang antarabangsa, wajib pihak tentera pengaman bukan hanya duduk di Lebanon macam tentera Malaysia hari ni. Duduk kat Lebanon, tengok aja bom datang sana, melancong aja. Tengok bom ni datang, bom, tengok hospital meletup, sedih kan. Tengok sekolah meletup, sedih. Masjid meletup, kena tembak dengan Israel, sedih. Duduk kat sempadan tengok, tumpang tengok aja. Tumpang tengok saja. Ini adalah merupakan perkara yang berlaku sepatutnya antarabangsa, United Nation. Kalaulah perkara ini berlaku di Somalia, di Sudan, di tempat lain, sudah tentu tentera pengaman United Nation. Di Bosnia dulu masuk tentera pengaman United Nation. Pertubuhan bangsa-bangsa bersatu yang telah menjanjikan keamanan kepada seluruh umat manusia. Hari ini satu biji, satu orang askar dia pun tak ada. Malahan kan, dia punya sekolah United Nation, UNICEF yang ada di dalam Gaza pun dibom. Dan mereka tak cakap apa-apa. Pengecutnya United Nation. Ini nak sebut kat sini bagaimana keadaan hari ini berlaku satu yang tidak adil. Tidak adil. Dan kita masih lagi takut. Kerajaan kita pun takut. Kerajaan kita pun takut. Apa kata PMX? Kita mengecam sehabis-habisnya. Kita mengecam, kita mengutuk, kita mengecam, kita mengutuk, kita mengecam, kita mengutuk. Setakat mengecam, mengutuk tu kan, tak payah jadi PM pun boleh cakap. Tak payah jadi PM boleh cakap, kita dah hantar tentera ke Malbat ke Lebanon. Hantar di luar Palestin, tak payah hantar pun tak apa. Baik hantar dekat Greece, boleh tentera tu bercuti sekali. Lain yang kalau hantar untuk mempertahankan keamanan dunia. Lainlah menghantar untuk mempertahankan saudara-saudara kita yang sedang dizalimi, dibunuh, tiap-tiap hari dibunuh. Tengok wajah anak-anak sedih. Saya tengok tadi wajah seorang anak kecil. Saya ingat umurnya mungkin 3-4 tahun kot agaknya. 2 ke 3-4 tahun, kena bom, maknya mati, bapaknya hilang.
Mungkin bapaknya pun meninggal dunia juga, mati. Dia terdiamlah. Kan? Tanya dengan dia, kamu dengar bom? Dengar. Kamu tengah tidur, dia ngangguk, tengah tidur. Kan? Kamu takut tak? Kan? Takut. Kamu gini-gini, dia tanya soalan. Budak tu dah terdiam, dah menggetar dah, menggigil. Dengar bom jatuh, meletup, habis rumah hancur. Kemudian dipanggil budak tu, dia peluk budak tu pun menangis. Dia takut. Kita melihat apa kita dibuat. Ini tentera kita telah menghantar tentera. Kalau betul-betul lah PMX seorang Muslim mukmin, panggil OIC buat sidang kemuncak, pakat dengan Erdogan, pakat dengan Qatar, pakat dengan Indonesia Jokowi, pakat dengan ASEAN, buat satu sidang tergempar, panggil. Ini apa cerita ni? Anak-anak kita, ibu ayah kita, nenek atuk kita, saudara-saudara kita dibunuh. Begitu. Barulah betul pejuang. Tak guna masuk penjara, keluar penjara, tapi pengecut. Tak guna. Saya telah diuji dengan masuk dalam penjara. Saya diuji masuk dalam penjara. Banyak tahun dituduh macam-macam dengan tuduhannya ni. Saya dah belajar, saya dah banyak belajar dah dalam penjara. Apa yang belajar ni? Bila melihat anak-anak dibunuh, ibu-ibu dibunuh, setakat cakap saya mengecam sekeras-kerasnya. Mengecam budak kecil pun boleh cakap. Tak payah jadi PM. Tak payah jadi PM. Setakat mengecam. Tak payah jadi PM. Panggil sidang tergempar parlimen. Bincanglah betul-betul. Jangan bincang pasal panggil kafir tak kafir. Bincang pasal benda yang kecil-kecil. Bincang benda besar, masalah umat. Masalah umat. Kalau betul-betul pejuang. Saya berada di baling ketika rakyat lapar. Tu rakyat lapar ni mati. Di sinilah kita nak tahu ikhlas tak ikhlas pemimpin kita ni. Betul ke tak betul? Saya bukan tak suka kat PMX, saya bukan nak lawan PMX, tapi nak sebut. Kalau tak betul, kena cakap tak betul lah. Saya mengecam, sama dengan Tuan Mahathir mengecam juga. Berapa banyak nak mengecam? Sama je. Dan apa yang boleh dibuat oleh kerajaan Malaysia? Apa yang kerajaan Malaysia boleh buat? Jadi ini perkara yang kita kena faham. Ini perkara yang kita kena sedar. Bagaimana keadaan yang berlaku sekarang ini bukan sekadar perang Palestin dengan perang orang Yahudi je. Israel lawan Palestin, Yahudi lawan Arab, itu je kita nampak. Ini satu tak. Allah kata apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman seseorang itu sehinggalah dia sayang, dia kasih saudaranya macam mana dia sayang, dia kasih dirinya sendiri. Apa lagi kita buat tak kisah. Wa man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minna atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa yang tak kisah, yang tak ambil berat, buat tak tahu, tak prihatin dengan urusan umat Islam, falaisa minna, Rasul SAW kata bukan dari golongan kami. Tak mengaku umat, Nabi tak mengaku umat. Boleh baca khutbah, tak guna boleh baca khutbah. Boleh ceramah, tak guna boleh ceramah. Guna ayat Quran, guna hadis, tapi pengecut bila umat Islam dibunuh. Dah ada kuasa dah. Panggil satu sidang tergempar, sidang OIC. OIC buat apa hari ni? OIC buat apa? Malaysia ahli OIC. Panggil, buat. Pengecut. Jangan panggil pejuang. Jangan cerita masuk penjara. Ada pengajaran, tapi tak boleh faham apa yang berlaku pada hari ini. Apalagi mereka mahu merampas Baitul Maqdis. Mereka mahu merampas Masjidil Aqsa daripada umat Islam. Apalagi itu dia. Yang sebab itu pada hari ini, pada malam ni, kita nak kena rasa kan bagaimana sesungguhnya musuh akan memecah belahkan kita, menggunakan golongan-golongan munafikin, menggunakan golongan musyrikin, menggunakan golongan kafirin. Kalau DAP tak nak dipanggil kafir dalam parlimen, saya terasa, kata Jurutong, saya dipanggil kafir. Walaupun saya bukan Islam, saya bukan kafir. Itu dia punya pandangan lah.
Tak apalah, kalau tak nak dipanggil kafir, panggil OIC tu. Bantu Islam, perang dengan Israel tu. Kita nak kena rasa macam itu. Kena rasa. Jadi sebab tu pada malam ni kita nak kena faham bahawa mereka akan menyampaikan berbagai-bagai perkara untuk nak memecah belahkan kita, merendah-rendahkan umat Islam dan perjuangannya, sehingga akhirnya kita akan bergaduh sesama kita. Jadi sebab tu kita kena ada pendirian, kita ada pegangan yang betul, supaya kita benar-benar boleh hidup. Sebab tu tuan-tuan berrahmati Allah, dah banyak tahun dah kita berinteraksi berkenaan Palestin ni. Sebelum ini, kalau ada orang-orang Malaysia, orang mana-mana lah datang untuk nak pergi berjuang nak bantu Palestin, Nadir nak pergi ke sana belajar kat Palestin, dia kata kalau datang nak belajar boleh, kahwin sekali dengan orang Palestin tu, duduk sana, dapat anak angkat, anak tiri, dapat anak sendiri, Nadir. Jadi orang yang Malaysia belajar di sana boleh belajar, boleh, tak ada masalah kan. Kalau dulu dibenarkan datang, nak tolong NGO tolong boleh, tapi nak bantu berjuang betul-betul tak boleh, tak bagi. Kata Khalid Mish'al pada masa itu, jurucakap Hamas, dia kata kamu hanya akan menyusahkan kami je, sebab belum masanya, kamu tak faham. Kemudian berlaku peperangan Syria, bermula daripada 2010, 2009, 2010, 2011, Arab Spring. Bila berlaku Arab Spring, berlaku ISIS, orang-orang Islam terpengaruh dengan ISIS, gerakan yang telah ditubuhkan oleh Amerika, mereka telah memecah belahkan pemikiran kita, jihadnya di Syria lah dan sebagainya, dan akhirnya kita ni nak buat satu kebangkitan sebagainya. Maka dia mengeluarkan statement. Khalid Mish'al datang ke Malaysia pada masa itu, saya ada dalam satu pertemuan tertutup bersama dengan wakil NGO. Alhamdulillah saya ada kat situ. Saya duduk, saya tengok, saya dengar dia cakap. Dia kata apa? Antara dia kata kalau dulu kita melarang kamu semua pergi berjuang berjihad ni, sekarang ni ramai nak pergi ke Syria. Tapi sebenarnya peperangan di Syria tu, dia kata pergaduhan ialah antara orang Islam dengan orang Islam. Kita ni dicucuk sana, dicucuk sini, sehingga akhirnya orang Islam lawan orang Islam, orang Islam bunuh orang Islam. Jadi musuhnya tak jelas, kecuali kamu orang sana. Kalau kamu ni orang Syria, kamu kenal mana satu musuh, mana satu lawan, mana satu kawan, kamu kenal. Tapi kamu dari Malaysia nak pergi sana, mana kamu kenal? Maka kalau nak berjuang, bantu Palestin. Dia mulakan keluar, dia kata bantu Palestin. Mana dia kata kalau nak pergi ke sana pun nak bantu boleh. Bolehlah buat nanti masa tu. Dan sekarang ini, dia bukan kata boleh datang, tak boleh datang. Dia kata datang, mari sini, tolong. Dia kata tolong, datang. Kalau boleh datang, boleh bantu. Sebab perjuangan pada hari ini bukan nak mempertahankan Gaza. Perjuangan hari ini bukan nak mempertahankan manusia yang rakyat Palestin. Bukan. Perjuangan hari ini nak mempertahankan Masjid Al-Aqsa daripada dirampas menjadi Solomon Temple. Kalau orang putih, orang Kristian panggil the Third Temple. Itu dia sebenarnya. Jadi di sinilah kita lihat bagaimana perjuangan itu bukan lagi perjuangan Palestin lawan Israel. Bukan lagi perjuangan orang Arab dengan orang Yahudi. Perjuangan antara orang Islam, orang beriman yang mahu mempertahankan Masjid Al-Aqsa daripada diruntuhkan, daripada dirampas atau ditukar kepada an international and worshipping house, rumah ibadah antarabangsa, sebagaimana yang telah dibuat di UAE. Jadi sebab tu nak sebut kat sini bagaimana keadaan yang ada pada hari ini tak sama. Dan bagi kita pula, kita kena bersedia. Saya melihat satu komen dalam FB, saya buka-buka tu keluar statement. Apa kata dia? Tak payahlah nak sebut siapa yang cakap tu. Dia kata sama je dulu dengan sekarang ni. Kita dah boring lah dengar orang Palestin, kita mendengar kena bom, orang Palestin kena bunuh, orang Arab kena tangkap, orang Arab kena zalim,
Masjid Al-Aqsa nak kena runtuh dan sebagainya. Ini dulu cerita lama dah ni, cerita lama dah. Tak payah nak fikir dah, tak payah nak. Saya dengar ada orang cakap macam tu. Saya dengar ada orang yang cakap macam itu, cerita pasal dia kata apa yang berlaku ni letih kita nak fikir benda ni lah. Kita banyak lagi kat Malaysia ni, nak menang dengan Tajikistan pun tak boleh, nak menang Piala Merdeka pun tak merdeka lagi, sebab tak menang, tak johan lagi Piala Merdeka tu. Walaupun menang, mainnya bagus, kita kontrol game, kita serang. Tajikistan tahan ni, pakat-pakat berbaris dekat dalam tempat gol tu. Nak tembak, nak masuk, tak ada ruang dah, penuh. Kita serang, kita dominate semua sekali, tapi kita kalah. Yalah, itu kalah dan menang tu Allah bagi. Tapi nak sebut sini kita ni Piala Merdeka pun kita kalah, nak lawan Israel. Itu kata-kata dia. Dah boring dah dengar perlawanan Palestin lawan Israel, Palestin lawan Yahudi lah, apa semuanya. Tuan-tuan dan puan Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak sebut kat sini, hari ini, kali ini tak sama dengan yang dulu-dulu. Memang kita akan mengalami dipanggil media fatigue. Satu masa nanti kita akan mengalami media fatigue, letih berhadapan dengan media. Maknanya tiap-tiap hari ni kita tengok seorang budak mati, dua orang budak mati, semua mati, kita sedih. Hari ni sampai satu peringkat besok dah jadi biasa dah. Dan peperangan ni pula panjang. Dia bukan satu hari, dua hari ni peperangan, lama lagi ni. Kita ingat dah nak habis dah. Hamas nak kalah dah. Palestin nak kena bom dah, nak kena habis, nak kena jadi padang jarak, padang terkukur dah. Kan nak habis dah. Tak, lama lagi ni. Tapi inilah perkara yang sebenarnya menjadi satu ujian kepada kita semua. Dan Allah SWT menggambarkan kepada kita tentang perkara yang Sebab tu yang pertama saya nak sebutkan pada malam ini, iaitu kita perlu bersatu hati. Perlu bersatu hati untuk faham isu ni. Kita kena faham ni isu akidah. Ini isu agama, ini isu Islam. Ini isu perjuangan. Isu yang akan menentukan seseorang itu beriman ataupun kufur, seseorang itu ada Islam ataupun tak ada Islam. Persoalan yang akan menjadikan seseorang itu benar-benar berjuang fi sabilillah ataupun seorang itu berjuang fi sabilit taghut, pada jalan taghut, jalan syaitan. Ini persoalan yang akan menjadikan seorang itu benar-benar sedik beriman dengan benar, ataupun beriman dengan nifaq, dengan munafik. Dan di sinilah kita telah digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita sentiasa meningkatkan diri kita untuk memahami perkara ini nombor satu. Dan sebab tu saya sebut sini, tuan-tuan dan puan-puan, tak cukup dengan kita bincang-bincang dalam FB. Sebab tu FB pun dikacau sekarang. FB pun kena kacau, TikTok pun kena kacau, Instagram pun kena kacau. Jadi semua media-media ni dia akan kacau tak lama lagi. Sekarang ni pun dah banyak dah kawan-kawan kita saya dengar yang bagaimana mereka nak post apa-apa berkenaan Gaza ke Israel ke apa ke, banyak yang dah kena block lah, dah kena tutup lah. Jadi mungkin satu masa kita tak boleh dah cakap macam ni. Maka kita nak kena buat sesuatu yang lebih efektif. Apakah maksud sesuatu yang lebih efektif ini? Kita nak kena kembali semula kepada apa yang telah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Yang pertama sekali, kita kena pastikan bahawa kita ni bersedia untuk berada dalam suasana beriman, mempertahankan iman dalam keadaan Islam dan mempertahankan Islam. Di sini bukan lagi perkara-perkara yang kita kata saya ni tengok kesian, sebab perkara tu akan sampai ke kita. Dia akan sampai ke kita ni, sampai ke anak-anak ni, sampai ke anak-anak. Okey, saya tak bagi satu contoh. Peperangan nampak macam berlaku di sebelah Gaza. Sebelah Gaza nampak macam berlaku di tebing sebenarnya Gaza, di mana orang-orang dalam Gaza, Hamas, pergi keluar ke daerah-daerah yang sepatutnya dalam Gaza yang telah dirampas. Dan sekarang ni mereka telah pergi ke sekitarnya, sampai ke Askelon di sebelah Gaza Utara. Dah bom sana, dah hantar dah, maknanya dah masuk. Nampak macam perang ni di Gaza je.
di tebing barat, di West Bank, ataupun di Jerusalem, di Masjid Al-Aqsa, macam tak ada apa-apa. Kita tak apa kot. Sekarang ni untuk pengetahuan kita, dah merebak sampai ke West Bank kan. Sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang berada di West Bank telah mula bangkit dan marah. Kenapa dia bangkit dan marah? Antaranya kerana hospital pun dibom. Agaknya mereka ada saudara tak dekat Gaza? Ada, bukan tak ada. Ada maknya ke, ada atuknya ke, ada saudara anaknya ke, cucunya ke, ada. Jadi mereka dah mula marah. Jadi telah berlaku sekarang ni satu bentuk kekacauan, ketidakpuasan hati saudara kita Palestin yang berada di West Bank. Dan dia dah mula bertindak sekarang, dia polis pun dah mula nak lawan ni kan. Apa ni kita kata, tentera pun dah mula nak lawan, dan kita yakin ada yang kena tangkap dah, ada yang kena tembak dah. Semua benda ni tak masuk dalam surat khabar, tak masuk dalam berita. Sebab dah terlalu banyak sangat sampai tak sempat nak masuk dah. Dulu seorang betul boleh. Jadi dah merebak ke West Bank. Kita ingat West Bank dekat tebing barat ni Gaza je. Kata Israel, kita nak lawan Gaza, nak lawan Gaza. Kita nak lawan Hamas di Gaza. Sekarang dah merebak ke West Bank. Kita perasan tak? Dia dah merebak ke Turki. Rakyat Turki dah mula buat demonstrasi. Rakyat Turki dah mula buat tunjuk perasaan. Dah mula mengepung kan kedutaan Israel. Mereka ada duta Israel dekat sana. Dah mula mengepung kedutaan Israel. Mereka dah mula menyanyikan slogan-slogan ketidakadilan mereka, ketidakadilan Israel dan pemusuhan dengan Israel. Itu berlaku di Turki. Kita ingat, Turki kot dah merebak sampai ke Malaysia, dah merebak sampai ke Indonesia, dah merebak sampai ke Mesir, dah merebak sampai ke Jordan, dah merebak sampai ke UK, dah merebak sampai ke Amerika. Dan yang tidak puas hati ni bukan hanya orang Islam, bukan macam kita saja. Dia dah pergi kepada orang bukan Islam, yang ada hati nurani, yang ada perasaan kemanusiaan. Dah ada dah. Dan mereka pun dah mula menyuarakan pandangan. Saya pernah lihat satu video bagaimana pemberita itu tanya kepada orang yang buat demonstrasi di UK, di Amerika, kenapa kamu menyokong Hamas sedangkan Hamas telah dikatakan menyembelih anak-anak? Marah. Dia kata, kamu kata dia sembelih, mana bukti? Saya nak gambar Hamas sembelih kepala orang. Saya nak tengok, tunjukkan saya. Sampai macam tu. Jadi kita bayangkan perkara ini ada merebak, dan mungkin akan sampai ke tempat kita. Jadi sebab apa? Sebab ini disebut Masjid Aqsa. Sebab dia punya objektif jadi bukan lagi Gaza, bukan lagi kemanusiaan, tetapi dia sampai ke Masjid Aqsa. Dan apa akan berlaku sekiranya tiba-tiba ada orang yang letupkan Masjid Aqsa? Israel mengambil kesempatan, inilah masa nak letupkan Masjid Aqsa. Maka dia pun gegar, buat gegaran-gegaran. Akhirnya Masjid Aqsa runtuh sebahagian daripadanya. Apa akan berlaku? Maka di sini kita lihat bagaimana kemungkinan besar sekiranya Allah izin benda ini tersebar, bergerak begitu, maka kita juga akan terlibat. Maka persoalan kita pada hari ini, yang sekarang malam yang kita nak sama-sama, adakah kita bersedia untuk bersama dengan iman, bersama dengan Islam, bersama dengan jamaah iman dan Islam, bersama dengan jamaah yang akan mempertahankan akidah mereka, mentauhidkan Allah? Atau kita sekadar tengok video saja, kita sekadar buat video viral saja, kita sekadar tulis-tulis kecam-kecam saja? Adakah hati kita dah siapkan untuk berjuang mempertahankan akidah kita dulu? Bukan nak sebut nak mempertahankan Masjid Aqsa, jauh, mempertahankan akidah kita ni. Sebab kita mungkin kena buat keputusan. Sebab tu dalam pagi tadi saya ada sebut, di akhir daripada peperangan yang berlaku pada hari ini akan merebak kepada Jazirah Arab. Nabi sebut akan merebak kepada Jazirah Arab, semenanjung Arab. Kamu akan melawan dengan orang Arab. Siapa orang Arab tu? Tentulah orang Arab yang bersama dengan Israel. Kamu tu siapa? Orang beriman. Kemudian seperti kamu akan melawan dengan Persia. Persia ni siapa? Iran. Kamu akan melawan dengan Iran dan kamu akan menang. Kemudian kamu akan melawan dengan
Rom, NATO. Kan, gabungan di antara Amerika dan Eropah. NATO, Rom. Maka kamu akan menang. Dan akhirnya kamu akan berlawan dengan Dajjal. Dajjal ni siapa? Satu dunia yang bersama dengan Dajjal lah. Sebab tu Nabi gambarkan al-kufru millatu wahidah. Al-kufur millatu wahidah. Kekufuran itu satu sistem. Jadi apa yang saya nak bayangkan di sini sebenarnya, apa yang sedang berlaku ini, dia berkaitan dengan kita juga. Dia berkaitan dengan akidah kita, iman kita. Jadi sebab itulah yang kita nak bincangkan pada hari ini bukan nak cerita pasal menang, Hamas menang, Palestin menang, kita boleh bunuh orang Israel banyak dapat tangkap, ataupun kita nak cerita pasal sedih anak-anak Palestin kena bunuh, hospital kena letup, kita nak sedih. Bukan. Itu dah memang sedang berlaku. Tetapi kita ni sendiri sekarang di sini, di Malaysia ni, di Indonesia ni, kita di rumah kita, di tempat kita, sepatutnya kita dalam fasa apa sekarang? Kita dalam fasa apa sekarang ni? Adakah kita masih lagi sama 10 tahun yang lepas? Jadi sebab itulah dalam hal ini maka kita kena kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara perkara yang penting untuk kita faham pada hari ini, kita nak kembali balik kepada apa yang digambarkan sebagai tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Nabi membina kekuatan akidah. Hari ini saya nak sebut dengan saudara-saudara, tuan-tuan, perempuan, saya minta maaf saya sebut. Kita ingat kita dah okey dah, iman kita dah okey, iman aku dah okey, ibadah aku dah okey, aku dah sembahyang lah 5 waktu, dah baca Yasin setiap malam Jumaat, aku dah baca Quran tiap-tiap hari, aku dah puasa Isnin Khamis, aku dah buat sembahyang sunat, aku dah bangun malam, aku dah baca Quran. Kita rasa iman kita okey. Kita rasa iman kita okey. Sedangkan hati kita belum rasa sayang ke Allah lagi. Hati kita belum sampai rindu pada Allah lagi. Hati kita tak kenal Allah lagi. Banyak lagi kejahatan yang kita buat, banyak lagi keburukan yang kita buat, banyak lagi kelemahan-kelemahan rawasib jahiliyah, karat-karat jahiliyah yang ada dalam diri kita yang kita tak buang. Kita masih lagi tidak ada jamaah yang betul-betul nak membimbing kita, yang betul-betul nak memperkuatkan kita. Kita masih lagi tidak ada sahabat-sahabat yang betul-betul nak tolong-menolong, bantu-bantu kita, membina kekuatan iman, Islam, ihsan, membina kekuatan amalan-amalan yang boleh membina kekuatan perjuangan. Kita masih bersama dengan diri kita, keluarga kita, kita rasa kita dah okey, sedangkan dunia tengah huru-hara ni, tengah huru-hara. Sebab tu saya tegur PMX. Saya tegur PMX pada hari ni, pada malam ni saya tegur lah. Siapa yang boleh sampaikanlah. Bacol kita hanya pandai cakap saya kecam, saya kutuk. Saya kecam dengan sekeras-kerasnya, saya kutuk dengan sekeras-kerasnya. Bacol kalau kita tak buat apa-apa tindakan. Dan kita ada kuasa. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisani, fa in lam yastati' fa biqalbi, wa dzalika adhaful iman. Orang yang kecam, orang yang kutuk, orang yang boleh cakap ni, level NGO boleh. NGO tak ada kuasa. Dia boleh cakap lah, dia boleh bagi nasihat, dia boleh bagi pandangan. Paling kuat sama-sama kumpul duit, sama-sama tinggi, keluar duit poket semua, bagi bantuan. Itu NGO. Tapi level kerajaan, dia ada kuasa. Dia ada kuasa. Seorang yang bercakap di mimbar-mimbar Jumaat, bagi khutbah di New York, bagi khutbah di masjid-masjid, jadi imam, boleh keluar ayat Quran, boleh keluar hadis, tetapi hanya cukup kata saya kecam dengan sekeras-kerasnya, hanya boleh bercakap saja. Bacol. Jadi tidak ada credibility, tidak ada kelakian. Saya cakap kepada dia sebab dia orang beriman. Dia orang Islam. Orang Islam, orang beriman perlu terima hakikatnya anak-anak kita dibunuh. Tapi setakat kecam, tak ada panggil pun sidang khas. Sidang khas parlimen panggil. Dulu zaman Najib, Datuk Seri Najib
Panggil sidang khas parlimen. Saya ingat lagi, kami kena serang, panggil sidang khas, buat bincang, walaupun yang mampu kutuk saja. Itu Datuk Seri Najib. Kalau kita kata kita pejuang, saya PMX, saya pejuang, maka takkan seorang pejuang cakap sama macam orang-orang lain, bercakap saja. Ini cakap tak serupa bikin. NATO, no action, talk only. OIC, ini dia jiwa-jiwa pemimpin macam ini. Kalau betul-betul pejuang, berani, pertahankan saudara kita yang ada, gunakan kuasa yang ada. Jadi Perdana Menteri, bukan jadi ketua pembangkang. Kalau jadi ketua pembangkang, cakap je lah. Cakap apa nak cakap pun, janji apa nak janji pun, jadi Perdana Menteri. Panggil NGO-NGO yang ada pengalaman membantu Palestin. Panggil, jangan panggil grup-grup dia je. Jangan panggil NGO-NGO politik je. Panggil betul-betul. Saya tahu ramai askar-askar kita yang sedih, ramai askar-askar kita yang nak berjuang, ramai polis, anggota polis kita yang nak berjuang. Saya tahu saudara kita ramai. Panggil Erdogan, buat satu sidang khas OIC. Kalaulah OIC tak nak ambil tanggungjawab, kita ambil tanggungjawab, negara ambil tanggungjawab. Saya hanya boleh cakap je sebab NGO. Tapi kalau tak nak buat, bagi kita buat. Bagi kami buat ni. Bagi NGO buat. Biar kami susun semua. Jadi kerajaan tengok je. Bagi kami buat. Bagi ruang untuk kami buat. Ni saya tegur. Saya tahu ada SB kat sini, ada polis kat sini. Buat laporan. Minta supaya NGO yang berwibawa untuk berkumpul, membuatkan sesuatu perkara, sesuatu. Kerajaan tak mahu nak jaga hubungan baik dengan negara lain, tak apa, bagi NGO buat. Tapi bagi ruang, bagi medan, bagi bajet, supaya NGO kita boleh buat untuk bantu sana. Bukan kita nak duit, kita tak ingin duit. Tapi saya nak sebut sini, tak guna duduk penjara bertahun-tahun, tak guna bercakap berdegang-degang, tak guna naik kereta, naik helikopter, duduk di Putrajaya, tapi cakap macam NGO, bacol dalam bertindak. Saya cakap sebab saya dah tengok mata budak yang menangis tu. Saya dah melihat wajah anak-anak yang menangis, yang kehilangan mak, kehilangan ayah tadi. Israel buat macam-macam. Kita cakap kecam macam itu, macam NGO je. Level Presiden Abim je. Level Presiden Abim je boleh cakap je. Kita nak tindakan. Apa yang mampu buat lah. Tak apalah mampu buat. Kita buat yang kita mampu. Tapi bukan bercakap, bertindak. Kami telah menghantar pasukan malbat tentera kita ke Jordan, ke Lebanon. Dan menghantar ke Lebanon. Hantar ke Lebanon, tengok buat apa. Hantar ke PBB tu, minta satu pertemuan khas, sidang khas. Israel bunuh rakyat ni. Israel bunuh orang ramai ni. Guna senjatanya, tembak hospital, tembak masjid, tembak sekolah. Apa cerita? Di mana peranan Security Council? United Nations, di mana peranannya? Malaysia sebagai ahli Security Council. Jadi dengar macam hebat Malaysia ni. Malaysia boleh. Tapi rupanya tak sampai lagi. Jadi begitulah juga yang di Pertuan Agong. Begitulah juga majlis raja-raja. Takkan kita nak fikir nak jaga majlis agama Islam saja. Takkan tugas kita jaga majlis agama Islam saja. Kita kena berfikiran sebagai seorang beriman, melihat balik apa yang berlaku. Jangan kita hanya tahu. Ingat, Allah akan tanya semua soalan ni. Kullukum
ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kamu pemimpin dan setiap kamu akan ditanya apa yang kamu pimpin. Jadi di sini pada malam ni kita nak tengok. Saya bukan nak cakap pada PM tadi. Saya bukan nak cakap pada raja-raja. Saya cakap pada diri kita ni. Maknanya apa? Maknanya yang kita hari ni melihat suasana yang ada ni, dia akan berkembang ni. Dia akan berkembang. Perang ni akan berkembang. Akan berkembang. Jadi apa yang kita boleh buat? Nak harapkan PMX? Nak harapkan raja-raja bantu Palestin? Nak harapkan siapa? Menteri bantu Palestin? Kalaupun mereka nak bantu Palestin, insya-Allah mereka adalah nak bantu Palestin tu. Tapi kita apa dia? Kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ni kita nak buat apa? Ni tak lama lagi FB ni kena potong lah ni. Silap-silap habis kan. Tak boleh nak cakap dah. Bukan saja FB, semua sekali dia akan potong. Jadi kita kena buat satu kekuatan networking kita sama-sama ni. Kita kena bina kekuatan kita. Ni besok kalau FB nak sampaikan mesej, nak sampaikan keadaan semasa, status semasa, pada masa tu arahan daripada sana sini, daripada orang soleh-soleh ni macam mana, FB dia tak ada contohnya kan. Kita kena ada saluran kita sendiri. Sebab tu tuan-tuan berhormat Allah SWT, kita ada kita punya grup kita. Kita kena bina ni, jaringan kena bina. Jadi sebab tu tak cukup dengan segala FB ni. Kita kena bersama dengan grup-grup Telegram, grup-grup WhatsApp, grup-grup Beep, grup-grup apa yang kita kata kan. Untuk tujuan kita mengembangkan pemikiran kita. Sebab banyak lagi tajuk yang saya nak sama-sama kongsi, banyak lagi. Antaranya saya sebut pagi tadi ialah bagaimana konsep harapan kita. Sebenarnya ke mana hala tuju peperangan ni? Ke mana hala tuju peperangan ni? Apakah sebenarnya yang kita boleh nampak berlaku setahun 2 tahun ni? Saya sebut pada tuan-tuan mata Allah, kemungkinan peperangan akan minima beberapa bulan, minima. Selepas, kalau sekiranya perkara ini berlaku berterusan, mungkin setahun. Kalau Allah izin setahun, maka lepas setahun akan berlaku satu yang besar. Kalau Allah izin perkara yang berlaku ni berkembang setahun, akan berlaku lepas setahun akan berlaku satu perkara yang besar. Tahun 2024 mungkin pertengahannya, mungkin penghujungnya akan berlaku sesuatu yang besar. Mark my word, kata orang putih. Mark my word. Apa bahasa Melayu tu? Simpan apa yang saya cakap ni. Kalau dia berlanjutan setahun, satu yang perkara yang besar akan berlaku. Ini semua dah ada dalam perkiraan. Dah ada dalam perkiraan. Kita dah bulan 10 sekarang ni. Nak masuk bulan 11, bulan 12. Masuk bulan 1, 2024. Ingat, 2024 ni 100 tahun. 1924. Kiraan Masihi. Kan? 100 tahun, 2024. 1 hari bulan Mac 2024, sebenarnya Yahudi ataupun Dajjal ni, mereka nak bina Solomon Temple dia 3 hari bulan Mac. Maknanya hari di mana kerajaan Islam kan ditamatkan, khalifah dirucut. Hari itu adalah hari mereka akan mentabalkan raja dia. Bismillah. Dia akan mentabalkan raja dia. Jadi kita macam mana? Mentabalkan raja maknanya Dajjal keluar. Tapi Dajjal takkan keluar macam tu. Nabi gambarkan dalam hadis yang saya baca, kan, bagaimana yang kita baca dalam hadis itu, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita, inna awal ma yab'asu 'alan nas. Jadi perkara yang pertama, yang awal kemunculannya, kan, ma yab'asuhu 'alan nas, kemunculannya ke atas manusia. Yang nya itu siapa? Dajjal lah. Nabi gambarkan ghadabun yaghdabu, maknanya dia akan keluar dalam keadaan marah
kerana ada satu kemarahan. Jadi maknanya, apa lagi yang Dajjal akan marah? Dajjal yang akan marah apabila orang Islam yang nampak kecil dan kerdil, yang dia punya senjatanya tu daripada dia buat di belakang rumah dia, kan, bom dia tu buat daripada belakang rumah dekat Gaza tu, senjatanya senjata apa yang ada ala kadar je, mungkin senjatanya tu panah-panah je, mungkin senjatanya tu apa yang ada lah yang mampu kat dia, tiba-tiba boleh mengalahkan Israel, tiba-tiba boleh mengalahkan, kan, sampai peringkat ke atas, kan, tentera Arab pun kalah, sampai peringkat kemudian orang-orang Iran pun kalah, Persia, sampai peringkat pun NATO pun kalah. NATO pun tak boleh buat apa, kan. Apabila orang beriman telah mula kumpul seluruh dunia berkumpul, ataupun, kan, berlaku ini, berlaku sana, sini berlaku, sana berlaku, apa semua berlaku, kan. Dalam keadaan susah, orang Islam dah biasa susah, berlaku satu dunia ni, kan. Tiba-tiba, kan, nampak orang Islam makin naik. Allah bagi orang Islam ni bangkit. Tiba-tiba, kan, tentera-tentera dia kalah. Tiba-tiba berlaku satu kebangkitan di Mekah, iaitu seorang yang akan menghimpunkan semua pimpinan mukmin satu dunia. Semua pimpinan mukmin satu dunia, kan, pimpinan mukmin satu dunia berkumpul, kan, sama ada di Mekah ataupun di Nusantara. Kemungkinan besar dia akan berkumpul di Nusantara. Berkumpul di Nusantara ni kat mana? Kat jantung Nusantara. Jantung Nusantara ni kat mana? Jantung Nusantara ni di negara, di semenanjung tanah Melayu. Jantung Nusantara di semenanjung tanah Melayu. Tengok rupa dia macam jantung, macam jantung. Jadi di jantung ni akan berlaku satu kebangkitan, tidak boleh dikawal. Kerajaan antarabangsa cuba nak kawal, nak kontrol, buat PKP ke apa ke, kan. Orang Asia Tenggara ni, kan, orang Melayu ni tak kira kalau dia dah marah, kalau dia dah mengamuk, kalau dia dah dalam keadaan tidak tidak selesa, dia tak kira. Maka berkembang, berlaku kebangkitan di sini, kebangkitan pertama di Nusantara, dan kemudian selepas itu bergerak dengan ma'unah dan karamah daripada Allah. Ma'unah dan karamah daripada Allah. Ma'unah ni apa? Pertolongan Allah kepada mereka yang beriman, dan karamah ni kepada mereka yang berjuang. Allah bagi ma'unah dan karamah, kan? Jadi mereka yang ada kekuatan ni bergabung, akhirnya dia akan berkumpul semula di Masjid Haram dan di Madinah. Dia akan berkumpul di Tanah Haram, Madinah, dan di Mekah dan di Madinah berkumpul. Dan kemudian mereka bergerak, akhirnya mereka membebaskan Palestin. Akhirnya mereka membebaskan Syria, naik sampai ke Turki, naik sampai ke Vatikan. Berdepan dengan Iran pula lawan pula, kan. Iran pun habis, kan. Mula Arab lawan, Arab habis. Iran lawan, Iran habis. Lepas tu Rom lawan, kan. Jadi naik sampai menuju ke tempat, ke Turki, sampai ke Turki, naik ke Eropah, naik sampai ke Vatikan Rom, jatuh di tangan umat Islam. Vatikan Rom jatuh di tangan umat Islam, jatuh sampai bergerak sampai ke Eropah, dan akhirnya, dan apa yang berlaku? Dajjal marah. Dajjal yang menyusun kat belakang, duduk belakang. Dajjal ni duduk belakang, dia marah. Maka pada ketika dia mengerahkan ramai mati, orang beriman ramai mati. Ramai orang beriman mati, tentera-tenteranya. Yang berperang lah, yang tak berperang duduk diam lah, rumah, duduk diam lah. Yang perang ni, saya cerita yang perang ni, orang yang berperang ni, yang berjuang ni, maka 1/3 mati, syahid. Kata Nabi SAW, syahid akbar. Kemudian 1/3 lagi takut, jumpa NATO dah takut dah. Sebab bila NATO habis, datang Dajjal, satu dunia, tentera United Nations, satu dunia,
bersama dengan Dajjal, raja dia. Maka mereka bermula bergerak, kan? 1/3 yang lagi, kan, lari. Allah tak ampunkan selama-lamanya. Tinggal 1/3 yang kecil. Dajjal keluar, kata Nabi SAW dalam hadis ini. Yang bagian hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim. Inna awwala ma yab'asuhu 'ala nas, kan, ghadabun yaghdabu. Dia marah. Dia tukun kerana ada satu yang menjadikan dia marah sangat, dan dia keluar dengan marah, emosi, marah dia. Dajjal keluar dengan marah. Dajjal keluar dengan marah. Kenapa Dajjal keluar dengan marah? Sebab umat Islam yang kerdil ni, yang kecil-kecil ni, yang sikit-sikit ni yang beriman tapi sikit, beriman tapi sikit, mereka ni mengalahkan tentera-tentera yang besar, tentera Dajjal. Habis kalah semua, habis, dia keluar. Maka dia keluar, Dajjal kejar umat Islam. Umat Islam bertahan di Masjid Aqsa, dan bertahan di sana. Akhirnya turunlah Isa bin Maryam. Isa bunuh Dajjal, habis, kalah semua sekali, menang kita. Bila berlaku ni, wallahu alam. Tetapi sekiranya trend yang ada berlaku pada hari ini, setahun mungkin, setahun lebih sikit mungkin. Jadi peristiwa besar ni masih bila? Mungkin setahun, lepas setahun. Maknanya sikit. Mungkin habis Gaza. Lepas tu mungkin ada data masuk. Tengoklah, kalau mula masuk mujahidin daripada negara lain masuk ke Palestin, masuk daripada Jordan, masuk, Nabi sebut Jordan ni. Kalau saya jumpa hadis tu. Ada satu hadis Nabi SAW, hadis sahih, yang saya bawa semua hadis sahih. Saya tak nak bincangkan tajuk ni sebenarnya, tapi dah benda ni dah bincang. Nabi menggambarkan kepada kita, kan, orang-orang Islam akan berfokus kepada beberapa daerah. Salah satu hadis Rasulullah SAW, Nabi bersabda bahawa kaum muslimin akan berlindung di Baitul Maqdis, sebahagiannya ada di Madinah, sebahagian ada di Mekah, kan, tempat yang tak boleh nak masuk, Dajjal tak boleh masuk, kan. Maka Dajjal akan turun dengan 70,000 pengikutnya dan sebagainya, hatta, kata Rasulullah SAW, hatta yuqatil baqiyatukumud Dajjal ala nahril Urdun. Jadi sehinggalah orang-orang yang masih tersisa, maknanya orang yang pejuang ni, yang tak pejuang duduk kat rumah lah. Dia beriman, duduk kat rumah, tak keluar, takut, dia tak mampu, mungkin dia cacat, dia apa, duduk doa, dia minta ke Allah. Itu pun ada. Tapi yang berjuang ni, yang tersisa, maka hatta yuqatil baqiyatukumul Dajjal, sehingga orang-orang yang masih tersisa di antara kamu itu akan memerangi Dajjal daripada, mereka akan ala nahril Urdun, daripada sungai Urdun. Dia akan datang daripada sungai Urdun. Jadi tentera-tentera yang sebagainya akan masuk ke Baitul Maqdis daripada sungai Urdun. Jadi apabila disebut Urdun ni, pada zaman Nabi dulu tak ada Urdun ni. Jordan mana ada lagi? Jordan tak ada lagi masa zaman tu, kan? Tetapi Nabi SAW menyebut tentang Urdun. Saya tak nak cerita tentang Dajjal mati ni, saya nak cerita kemudian sikit. Tapi nak sebut sini, Nabi dah cerita dah. Jadi benda Dajjal akan keluar dengan tenteranya di Syria dan sebagainya, dia akan lawan dan sebagainya, dan akhirnya dia akan kalah. Jadi andainya inilah peperangan yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, kita ada dalam masa setahun, 2 tahun, 3 tahun untuk berhadapan dengan peperangan tersebut. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, tahun keempat mungkin kita menang. Sebab by hook, by crook, apa yang kita kaji, kan, perancangan Zionis ini, mereka nak membina rumah ibadah antarabangsa itu, Solomon Temple itu, pada tahun 2024 bulan Mac. Itu mereka nak. Sebab tu mereka dah rancang dah. Jadi tahun ni mereka buat hari raya di Masjid Aqsa, hari raya dia lah, Sukkot tu. Dia buat 21 hari disambut.
Jadi bukan saja dia sambut hari raya dia di Masjid Al-Aqsa, dia dah pecah dah. Hari ni, masa ni kan, ini orang Islam punya sembahyang. Hari tu, masa tu pula orang Yahudi punya. Hari yang ini dan itu dan sebagainya, hari lain pula, masa lain pula orang Kristian sembahyang. Ini dah bagi dah. Maknanya Masjid Al-Aqsa ni bukan lagi orang Islam saja sembahyang. Maknanya dia dah kata secara paksa, dia telah memaksa Masjid Al-Aqsa jadi rumah ibadah antarabangsa. Jadi ini tahun ni, bulan 10 ni. Bulan 10 ni. Sebab tu yang berlaku peperangan ni, kan, yang saya ceritakan. Dan kemudian bulan 3 tahun depan, dia nak buat sesuatu supaya rumah ibadah antarabangsa itu berjalan. Maknanya hakikat Solomon Temple dah berlaku. Hakikat Solomon Temple yang dia nak tu, ataupun hakikat disebut apa namanya Haikal Sulaiman ataupun the Third Temple berlaku bulan 3 tahun depan. Ini perancangan dia orang. Ini perancangan. Jadi kalau kita tak berlaku perang pun jadi juga ni. Memang dia nak buat dah. Dia nak buat dah. Jadi saya sebut ni perancangan dia orang. Jadi sekiranya perkara ini berlaku secara berterusan, kemungkinan besar insya-Allah setahun daripada hari ini, mungkin bulan 9, mungkin bulan 10 2024, sesuatu yang besar akan berlaku. Dan sekiranya Allah izin perkara ini berterusan. Kalau tak berterusan, mungkin berlaku benda yang lain, tapi benda yang besar. Jadi apa yang kita lihat sekarang ni, pada hari ini, yang berlaku di Palestin, yang berlaku di Masjid Al-Aqsa, yang berlaku di seluruh dunia, kita nampak persisian dan peperangan demi peperangan ini yang berlaku ini sebenarnya memang kena berlaku. Sebab apa? Sebab inilah ujian Allah. Dalam keadaan pada hari ini, kalau berlaku sesuatu begini, adakah kita bersama iman dan Islam, atau kita bersama arus yang membawa kepada musyrik dan munafik? Kita kena tengok ni. Dan sekiranya benda berlaku, maka seperti tadi, insya-Allah, sebab tu kita ada lebih kurang setahun untuk persiapkan iman kita bagi mantap, layak untuk berjuang. Anak-anak kita layak untuk berjuang. Mungkin kita ada 6 bulan hingga 1 tahun. Sekiranya perkara ini berjalan. Jadi kalaulah tak berjalan, alhamdulillah lah, lama lagi. Tapi kalau berjalan, kita ada kurang lebih 6 hingga setahun untuk kita persiapkan. Bukan untuk lari masuk hutan. Jangan salah sangka. Ingat nak masuk hutan pula ni. Nak masuk dalam gua mana-mana ke? Tak, bukan. Nak mempersiapkan JDT, Jihad Dakwah dan Tarbiyah. Program membina iman kita, membina kesedaran kita, membina ibadah kita, membina kekuatan kita, kekuatan Islam, membina kekuatan sistem Islam. Dalam masa 6 bulan setahun ni kita kena bina. Kerana itu akan membawa barakah Allah, barakah kemenangan bagi mereka yang membantu agama. Sebab tak ada cara lain, tak ada cara lain kita nak selamat. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, in tansurullah yansurkum. Tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan tetapkan kaki kamu. Maksudnya kita akan tetap beriman, tetap Islam, tetap selamat, tetap bahagia sekiranya kita menolong agama Allah. Menolong agama Allah macam mana? Bukan bagi sedekah saja. Kita kena melaksanakan jihad dakwah dan tarbiyah, JDT. Kalau tak faham, kena datang Melaka, kita bincang sama-sama. Kita bincang apa benda JDT ni. JDT ni bukan Johor Darul Ta'zim. Johor Darul Ta'zim tu bola sepak yang terkenal, kan. Jadi kita lebih lagi daripada itu, iaitu perjuangan Rasulullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu di sini kita kena faham sebenarnya perkara yang berlaku ni sebenarnya dia akan berkaitan dengan perjuangan umat, kan? Umat satu dunia, termasuk kita. Kalau kita ingat ini Palestin punya kes, ini Masjid Aqsa orang lain punya, jauh daripada tempat kita. Kita ingat inilah orang kita, bukan kita punya lah, maka kita tertipu dengan arus. Itulah yang dikehendaki oleh Dajjal, supaya kita mengambil mudah, mengambil remeh, memandang remeh tentang apa yang berlaku pada hari ini. Tapi kalau kita sekadar kesian, kita hantar pungut derma, hantar derma, pungut derma, itu je yang kita fikir, maka kita juga ikut arus.
Kita tidak nafikan ada orang yang menipu dalam mengutip derma. Ada juga yang tak sampai, ada yang sampai ada. Janganlah kita pukul rata tak sampai aja kan. Tak sampai je dah, ada yang sampai. Jadi bukan kata tak payah kutip derma, kena kutip derma. Sebab nak bantu yang sana selagi kita boleh bantu. Tetapi bukan itu sahaja. Kita kena melihat, saya sebut dengan basirah, pandangan mata hati kita, dengan Quran dan hadis yang kita nampak, bahawa perkara ini menuju kepada sesuatu yang lebih besar daripada apa yang kita sangka-sangka pada hari ini. Kita ingat ini sekadar macam dulu macam saya sebut, saya baca kat FB tadi, ada orang komen, alah ni sama je lah macam dulu kan. Dia orang perang-perang, lepas tu dia orang berdamai, habis cerita. Lepas tu perang lagi, damai lagi, perang lagi, damai lagi, habis cerita. Macam gitu. Jadi kita ingat sama, tak sama. Sebelum ni mereka mempertahankan Gaza. Mereka mempertahankan Gaza kan. Israel tembak Gaza, bom Gaza, habis kan. Lepas tu dia tahankan, dia lawan, Israel minta damai. Sekarang bukan Israel hentam Gaza. Tak, sekarang isu bukan Gaza, isu bukan orang Palestin, isu bukan tanah Palestin, isu bukan rumah Palestin, isu bukan hospital Palestin dibom. Isunya ialah Masjid Al-Aqsa. Dan bila isunya itu Masjid Al-Aqsa, maka dia menjadi masalah akidah. Saya dah sebut dah awal-awal tadi, masalah akidah. Ini masalah tanah wakaf. Fatwa daripada Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, Amirul Mukminin yang kedua. Siapa yang nak lawan fatwa Sayyidina Umar ni? Bahawa mempertahankan Masjid Al-Aqsa itu adalah untuk orang Islam semua sekali. Kena pertahankan Masjid Al-Aqsa ni. Ini fatwa daripada Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu an. Jadi kita hari ni dia kata ni tanah wakaf, kena pertahankan. Kita kena pertahankan. Semuanya masalah akidah. Masalah akidah, masalah iman. Jadi dia akan berkembang semua tu. Sebab sekarang dah berkembang dah pun. Baik, jadi insya-Allah untuk malam ni kita nak sama-sama rasa bagaimana sesungguhnya peperangan pada hari ini ialah peperangan yang akan melibatkan akidah umat, yang akan melibatkan kekuatan umat, yang akan melibatkan kita sendiri, keluarga kita, anak-anak. Tengok anak-anak malam ni, tengok anak-anak tu kan, kemudian tengok pula gambar Palestin, anak yang kat sana, anak kita pun akan terlibat. Jadi bagaimana nak buat, insya-Allah kita akan bincang nanti. Macam nak buat ni, tapi saya bimbang FB kita kena kacau ni. Ini pun dah mula kena kacau ni ya. FB kita kena kacau. Nak buat macam mana? Semua ada panduan Allah dah bagi. So kita dah semakin dekat. Bila makin dekat, lagilah kita kena lebih intensif untuk nak membina diri kita. Baik, yang pertama saya minta tuan-tuan dan puan hidupkan solat 5 waktu sehari semalam. Kalau boleh berjamaah. Boleh berjamaah. Itu nombor 1. Nombor 1. Sebelum sembahyang kena syahadah. Semua kena syahadah. Kena syahadah. Syahadah ni sebaik-baiknya ada sanad. Sebaik-baiknya bersanad. Sebaiknya. Kalau tak bersanad pun tak apa, tapi mesti kita faham syahadah. Kalimah syahadah. Kalimah syahadah tu mesti kita faham. Bila kita faham kalimah syahadah ni maknanya apa, maka barulah kita tahu pula proses macam mana nak mentauhidkan Allah. Sebab kalimah syahadah ni kalimah yang mentauhidkan Allah. Kemudian baru kita kena mentauhidkan Allah. Kita kena faham pula macam proses nak mentauhidkan Allah. Ni semua ni nak kena buat intensif ni. Sebab apa? Kalau kita tak semayang tak apa lagi. Mungkin kita tak boleh nak semayang sebab kita ada benda-benda tertentu, tapi syahadah kena ada. Syahadah kena ada. Jadi syahadah kita kena faham maknanya, tanggungjawabnya, rukun syahadah ni. Syahadah ada rukunnya. Ada perkara yang membatalkan syahadah pun ada juga. Kita kena tahu tu. Tak banyak pun, sikit-sikit. InsyaAllah kita akan buat ulang kaji nanti. Mungkin saya akan buat kuliah duha, saya cuba ulang kaji benda tu. Kemudian yang kedua ialah solat. Solat kena jaga. Kemudian solat pula bukan solat sekadar cukup waktu je. Tak. Solat yang hidup. Sebab ada solat tapi Allah tak terima. Fawailul lil musallin, maka celakalah ke atas orang yang solat. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yuraun. Jadi orang-orang yang lalai, orang-orang yang riak. Jadi ada solat yang Allah terima. Jadi kita nak solat yang Allah terima. Walaupun kita solat yang wajib aja kita jaga. Sunat tak mampu nak buat banyak, tapi yang wajib tu Allah terima.
Kita kena tahu juga semua solat yang Allah terima, bukan main solat aja. Jadi benda ni semua adalah persiapan-persiapan sebelum datang yang besar-besar. Yang besar-besar. Hari ni orang prep macam mana? Prepping. Nak makan apa? Nak kena buat apa ni, makanan-makanan simpanan, kena buat ubat-ubat simpanan, kena. Kita nampak yang fizikal. Kita terlupa yang ujian sebenar bukan fizikal. Tengok ujian sebenar macam sekarang. Prep macam mana pun tiba-tiba rumah kita kena bom, habis makanan apa terbakar, kita selas pinggang lari. Mana pergi prepping makanan tadi? Habis. Prepping ubat, habis. Jadi prepping bukan fizikal. Prepping mesti bermula dengan iman, Islam, iman dan ihsan. Itu tarbiyah, di situ tarbiyah, situ dakwah. Jadi kita kena faham, dalam masa 6 bulan pertama ni kita mesti mantapkan yang ini. Salat kita, syahadah kita, salat kita. Dan kemudian rukun-rukun Islam yang lain. Dan kemudian begitu juga dengan jamaah. Yang kedua, jamaah. Yang pertama, kita kena buat, pastikan amal fardi kita, amal individu kita. Kemudian amal jama'i kita, sama-sama sahabat. Mesti ada sahabat yang soleh bersama kita. Jangan kita seorang-seorang. Kalau kita seorang-seorang, habis kita. Hebat macam mana pun habis. Sebab tu kita kena ada. Kalau kita duduk mana? Duduk di Sarawak, di Ulu Sarawak katakanlah, mesti ada sahabat. Cari sahabat. Kalau tak boleh sahabat berjumpa, mungkin kita seorang-seorang kita lah dalam hutan, kita tak ada orang dah, keluarga kita je ada. Maka kita ada hubungan dengan sahabat. Ada hubungan sahabat tarbawi, sahabat yang satu tarbiyah, sahabat yang satu dakwah, yang hidup bersama tarbiyah dan dakwah, bersama iman. Kemudian hidup bersama amal jama'i. Bila sebut tarbiyah, rukun tarbiyah, nombor 1 mesti ada murabbi, orang yang kita rujuk, orang yang mendidik kita, yang bagi kita nasihat. Mesti ada murabbi, itu rukun tarbiyah nombor 1. Jadi maknanya kita kena faham yang ni. Nak faham secara betul-betul, kena jumpa lah. Kita jumpa sama-sama kat FB ni tak lama, tak boleh lama-lama kan. Jumpa insya-Allah. Saya akan pergi ke seluruh Malaysia insya-Allah untuk kita nak cuba bincang-bincang. Boleh kita jumpa nanti. Saya pergi ke Johor, saya akan pergi ke Johor minggu ni, hujung minggu ni saya pergi Johor insya-Allah. Kemudian lepas tu pergi ke mana-mana lagi, insya-Allah kita akan pergi. Kita akan jumpa bincang. Nak buat apa ni? Macam itu. Jadi peperangan ni sebenarnya satu tanda yang besar. Dia bukan hanya sekadar kita kata orang lain punya perang, tak, kita punya perang. InsyaAllah kita sambunglah pukul 11 lebih dah ni. Saya mohon ampun pada Allah, minta maaf pada sekalian yang ada. Sebenarnya Allah bagi kita nikmat yang banyak. Jadi sekarang ni nombor 1 kan, kita kena bina hubungan hati dengan Allah. Maksud hubungan hati dengan Allah ni bukan hanya sekadar kita bertaubat, tapi kita nak buah taubat. Kita bertaubat ni kan, dan Allah gambarkan nombor 1 ialah at-taibun, al-abidun, al-hamidun, surah Taubah tu kan. At-taubah jalan nombor 1. Jadi bukan nak taubat aja. Kita kena faham, kita bukan nak taubat sampai bila nak taubat? Taubat sampai mati. Tapi bukan nak taubat je, kita mesti mendapat buah. Contoh buah taubat ni apa? Kita dianugerahkan oleh Allah hubbullah, kita sayang ke Allah. Jadi orang yang taubat ni, Allah akan bagi satu perasaan sayang ke Allah. Allah sayang kat dia, dia rasa Allah sayang kat dia, dan dia pun sayang ke Allah. Itu orang yang bertaubat. Jadi kalau kita tak ada lagi sayang ke Allah tu, maknanya Allah belum bagi lagi taubat kita tu. Kita masih lagi sayang dunia, masih sayang dengan benda-benda yang ada kat depan kita ni kan. Maknanya kita belum bertaubat lagi. Allah tak bagi lagi tu. Buah taubat ni adalah al-hubb ilallah. Kita sayang pada Allah. Jadi ini contoh proses tu, proses tarbiyah tu mesti berlaku. Mesti berlaku sampailah kita dapat betul-betul musyahadah, betul-betul kita menyaksikan, mentauhidkan Allah. Ni dalam masa berapa bulan ni kita kena bina ni, buat ulang kaji lah, maksudnya ulang kaji betul, tengok buat amalan kita. Amalan apa? Mengenal Allah. Amalan apa? Dekatkan, takarub dengan Allah. Ini persiapan perang. Persiapan perang. Ini yang sahabat-sahabat buat dulu, yang Nabi tunjuk. Hari ni kita ingat perang ni kita cari rumah mana dekat-dekat dengan hutan, lari daripada Dajjal. Tak nak lari daripada Dajjal. Nak lari macam mana daripada Dajjal? Dia tahu kita kat mana kita pergi. Yang boleh menyelamatkan kita hanya Allah sahaja. Jadi ini kita kena tengok balik. Insya-Allah kita akan sambung untuk tajuk-tajuk yang seterusnya.
Bila kita berhadapan dengan peperangan ini, sebenarnya hakikatnya kita kena mempersiapkan diri kita. Mempersiapkan diri kita bukan main kita fikir diri kita je, tak fikir lain, tak. Kita kena fikir lain, sebab kita tolong agama Allah tu. Salah satu syarat Allah tolong kita. Allah tolong kita, salah satu syarat kita tolong agama Allah. Maknanya kena ada dakwahnya, kena ada tarbiyah, kena ada jihad, kena ada JDT tu, barulah kita dapat pertolongan Allah. Salah satu syarat kita tolong agama Allah. Bukan beriman aja, berzikir je. Kita pergi solok lah, kita pergi zikir je. Kita ingat zikir tu dah dapat bantuan Allah. Belum tahu. Jadi ini adalah antara perkara yang kita perlu faham bila melihat peperangan yang ada, supaya umat Islam boleh bangkit, supaya kita boleh tajdid, melaksanakan tajdid, man yujaddidu laha dinaha, supaya kita termasuk dalam orang yang mentajdidkan dan membangkitkan, memperbaharui, membina kekuatan Islam agama. Barulah insya-Allah, mudah-mudahan Allah masukkan dalam golongan al-mahdiyin, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istamat ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atik fasik Allahumma rabitataha wa adibutaha wa hdiha subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu wa shrah suduraha bi faidil iman bik wa jamil tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amit ala syati fi sabili ya Allah innaka ni'mal maula wa ni'man nasir rabbana atmim lana nurana wa ighfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur Islam wal muslimin wal mustad'afin wal mujahidin fil aqsa wa fi Palestin wa fi kulli makan fi kulli zaman. Allahumma ansurna ala tariqid da'wah wa tariqit tarbiyah wa tariqit jihad fi sabilillah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atmim lana nurana wa ighfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Siapa-siapa yang tak dengar yang pagi siang tadi tu, malam ni sebenarnya sambungan daripada siang tadi. Jadi Allah izin terputus siang tadi tu, adalah benda yang berlaku. Jadi insya-Allah kita sambung malam ni, dan insya-Allah kita akan sambung lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.